الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Muka surat 33. Pandangan para salaf dan para imam yang terdahulu tentang sifat Allah. Jadi di dalam pelajaran kita yang lalu kita telah sebut untuk mengetahui hakikat akidah salaf, pegangan salaf dan juga manhaj salaf, mestilah kita merujuk kitab-kitab yang dikarang ataupun ditulis oleh ulama-ulama salaf ataupun kitab-kitab ulama khalaf yang berpegang kepada akidah salaf. Walaupun mereka kemudian datang setelah generasi salaf, tetapi mereka berpegang kepada akidah salaf. Kita juga dapat mengetahui hakikat yang sebenar, bagaimana kedudukan pegangan akidah mereka, yakni akidah salaf. Barulah kita dapat mengetahui dengan lebih tepat dan jelas bagaimana pegangan ulama salaf tentang akidah. Wa ala hadha daraja salafu wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrari wal imrari wal isbati lima warada min as-sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arudin li ta'wilih. Di atas jalan inilah para salaf dan imam-imam khalaf. Maknanya imam khalaf, ulama khalaf yang berpegang kepada akidah salaf. Mereka kemudian tetapi mereka berpegang kepada akidah salaf. Semoga Allah meredai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai mereka berjalan. Maksudnya meredai pegangan mereka, perjalanan mereka. Mereka semua bersepakat untuk memperakui al-iqrar, maknanya mengakui, al-imral maknanya melalui, serta menetapkan, yakni al-isbat, sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tanpa mencuba untuk mentakwilnya. Dia kata wa ala hadha darajah salafu. Di atas inilah berlalunya pegangan salaf wa a'immatul khalaf, iaitu ulama yang kemudian tetapi mereka berpegang dengan akidah salaf. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai akan mereka. Kulluhum, semua mereka itu ulama yang kita sebutkan tadi, ulama salaf, muttafiquna 'ala al-iqrari. Mereka sepakat. Iqrar maknanya mengakui. Sepakat mengakui sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis Nabi SAW. Yang keduanya, wal imrari, maka mereka melalui ayat tersebut. Apa maksud melalui ayat tersebut? Baca ayat itu lalu tanpa mereka mengemukakan sebarang takwilan ataupun ta'tilan. Ta'wil maknanya memindahkan daripada makna asal, mengubah daripada makna asal, itu ta'wil. Yang keduanya dipanggil ta'til. Ta'til maknanya menafikan sifat-sifat Allah. Menafikan, tak ada, sifat ni tak ada. Itu nafi dipanggil. Ta'til. Ta'til ni maknanya menafi. Yang ketiganya dipanggil tashbih. Menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang ni pun tak ada, tak berlaku daripada kalangan ulama salaf dan juga ulama khalaf. Mereka tidak tashbihkan Allah Subhanahu wa taala.
Cuma yang jadi permasalahan di sini, bila sebut imrar, ada orang berpandangan bahawa salaf imrar lalui ayat itu tanpa memahami makna. Sebenarnya salah mengetahui makna-makna ayat sifat. Sama ada ayat sifat itu datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada hadis Nabi SAW. Sebagaimana huraian Al-Imrar itu kita dah baca beberapa kali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyebut di dalam kitabnya Al-Ghunyah. Ayat itu difahami maknanya, makna istawa, yad, wajah, ain, faham, tahu maknanya. Cuma yang tak tahunya kafiat. Imrar adalah imrar kafiat. Disyarahkan juga perkataan amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Disyarahkan oleh Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Kita dah bentang banyak kali. Jadi nama-nama kitab yang saya sebut ni, bagi hadirin yang tengok secara live ini boleh rojok. Apa makna imraruha ataupun amirruha kama ja'at. Tang ni menjadi isu yang orang tak faham, banyak orang tak faham. Orang kata salah ni lalui dia ayat tu tak terjemah. Sebab Allah salah tak tahu apa makna istawa, yad dan ayat-ayat sifat tak tahu. Sedangkan Imam Malik kata, kami faham apa makna. Makna atas, Allah Ta'ala di atas, kami tahu makna. Kami tahu makna yad, makna wajah. Perkataan Imam Malik ini dinakalkan oleh ramai daripada kalangan ulama, termasuklah Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitabnya Durrus Samin. Di dalam kitabnya Durrus Samin. Nanti kita baca, kita jawi ya. Syekh Daud Al-Fatani menakalkan perkataan Imam Malik, yang Imam Malik kata, kami tahu makna-makna ayat mutasyabihat. Cuma yang kami tak tahu, apa dia? Kafiat. Sebab itu, Imam Malik ketika dia sedang mengajar, datang seorang lelaki di dalam majlis dia tanya, Kaifa istawa? Bagaimana bila disebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa? Kaifa istawa? Bagaimana kafiat istawa? Lalu lelaki tersebut tak tanya, ma makna istawa? Dia tak tanya apa makna istawa. Makna istawa difahami. Sebab itu Imam Malik kata, al-istiwa'u ma'lumun. Ma'lumun fil lughah. Istawa tu mengetahui. Tahu apa makna istawa. Wal kaifu majhulun. Yang tak tahunya kafiat. Kafiat yang tak tahu bagaimana. Begitu juga kafiat iyad, ain, wajah. Kafiat memang tak tahu. Sebab kita sedang membicarakan sifat-sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Dan daripada kalangan manusia, Nabi lebih tahu. Nabi pun tak hurai bagaimana kafiat. Ini hakikatnya Allah serah pada Allah Ta'ala. Sepatutnya Nabi hurai lah. Tapi Nabi pun tak hurai. Kerana hakikatnya Nabi sendiri pun tak tahu juga. Serah kepada Allah Ta'ala tentang hakikat kafiatnya. Yakni kafiat sifat-sifat Allah. Sebab tu dia kata di sini, ikrar, imrar. Pertamanya mengakui, yang keduanya melalui. Melalui di sini maknanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak mereka menyebutkan diri untuk mentakwilkan ayat ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat ini tidak ditakwilkan dan tidak dinafikan. Tidak dinafikan maknanya bukan kata tak ada, memang ada sifat tersebut. Dan tidak tashbih. Mereka tidak menyerupakan. Lima warada minas sifati fil kitabillahi. Sesuatu yang datang daripada sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya. Min ghairi ta'arudin li ta'wilihi. Dengan ketiadaan mereka mengemukakan sebarang takwilan. Wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim wal iqtida'i bimanarihim wa huzzirna al muhdatsati wa ukhbirna annaha min ad-dalalati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di,
Addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wal muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah dan petunjuk mereka. Mereka ni siapa dia? Yakni golongan salaf. Sebab Allah Ta'ala sendiri memuji golongan salaf. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Dan kita diperingatkan untuk menghindari perkara-perkara baharu. Perkara baharu dalam agama yang disebut sebagai bid'ah. Perkara yang direka-reka yang dibuat, yang tidak ada di dalam agama. Kita juga dikhabarkan bahawa perkara-perkara yang baru itu adalah kesesatan. Kita diberitahu oleh Nabi SAW benda baru tu benda sesat. Benda reka-reka itu, benda ciptaan manusia yang isu yang berkaitan dengan agama itu semuanya benda sesat. Siapa yang sebut? Nabi SAW. Jadi bila sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, semua perkara yang sesat itu, dia kata yang diada-adakan di dalam agama adalah sesat, adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan di dalam hadis yang lain, setiap kesesatan itu masuk neraka. Jadi maksudnya, bila orang buat sesuatu perkara yang bid'ah, secara umumnya Nabi kata sesat. Secara umumnya Nabi kata masuk neraka, tetapi kita tidaklah layak untuk mentakyinkan si Anu bin si Anu, si fulan ini masuk neraka sebab dia buat kerja bid'ah. Itu dia kena tengok dalil yang lain pula. Nabi cerita secara umum, orang buat kerja macam ni adalah sesat. Buat kerja reka-reka terhadap agama adalah bid'ah. Bid'ah itu membawa kepada kesesatan, kesesatan membawa kepada neraka. Jadi kadang-kadang orang silap faham kerana tak belajar dengan betul. Dia kata asyik menuduh orang ni jadi kafir, masuk neraka. Tak. Kita bukan satu tuduhan, kita cerita secara umum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Apa maksud secara zalim? Maka dia mengambil secara yang tidak sah. Dia ambil harta anak yatim yang tidak secara sah. Ada keadaan kita boleh makan harta anak yatim. Contohnya kita ada bela anak yatim ataupun mengurus rumah anak yatim. Lalu orang bagi zakat, bagi derma, bagi sumbangan, beras, lauk, makanan dan sebagainya, kita masak. Jadi kita boleh jual sekali tak makan tumpang, makan nasi tu. Nasi kita masak satu periuk tu. Boleh. Asalnya harta anak yatim juga. Bukan makan secara zalim. Tak payahlah nak ambil masuk periuk lain pula. Ini periuk nasi ni orang sedekah pada anak yatim ni. Gula, kopi dan sebagainya. Aku nak makan nasi ni, nak buka puasa ke, masuk periuk lain pula. Takut terkena dengan ayat tadi. Makan harta anak yatim. Tak begitu. Maksud makan harta anak yatim ni kita ambil secara zalim. Yang bukan hak kita. Tetapi kalau kita merupakan petugas, tukang masak, pekerja dan sebagainya, harus kita makan. Itu maksudnya. Jadi di dalam mentafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim itu dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Dihumbankan ke dalam neraka, ditarik ke dalam neraka. Ketika mentafsirkan ayat ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam fatwa dia kata kita bukan boleh menentukan takyin. Orang ni makan harta anak yatim, confirm dia masuk neraka. Bukan macam tu. Ulama salaf pun tak faham macam tu. Golongan salafi di Malaysia pun tak faham macam tu. Kalau orang tu buat benda bid'ah, confirm dia masuk neraka. Tak. Hukum umum macam tu. Tetapi mungkin setelah dia makan harta anak yatim, mungkin dia bertaubat. Allah Ta'ala terima taubatnya, maka dia diampun. Dan kebaikan-kebaikan yang dia buat penyebab kepada dia masuk syurga. Walaupun dia pernah makan harta anak yatim. Ataupun dia tidak bertaubat kepada Allah, tetapi mungkin ada sesuatu kebaikan yang dia lakukan mengatasi dosa dia makan harta anak yatim. Pun Allah Ta'ala ampun juga. Akhirnya Allah Ta'ala memasukkan dia dalam syurga. Begitu juga orang yang tak menutup aurat. Lebih-lebih lagi bulan puasa kan, orang perempuan tak menutup aurat. Kita tak boleh kata, kamu confirm masuk neraka. Orang tak puasa ke? Kamu confirm masuk neraka. Tak. Kita kata kalau buat macam ni, janji Allah ataupun janji Nabi, dia masuk neraka.
Adapun hakikatnya seseorang itu masuk neraka, masuk syurga, terserah kepada Allah. Contoh yang lain, orang yang sembahyang, puasa, zakat, haji dijanjikan masuk syurga. Bila seseorang individu itu buat amalan-amalan yang baik yang kita sebutkan tadi, boleh tak kita takyinkan dia? Kita tentukan dia. Dia ni confirm masuk syurga. Tak boleh juga. Serah kepada Allah. Kita milik Allah. Syurga neraka milik Allah. Kita milik Allah. Syurga neraka milik Allah. Terserahlah kepada Allah. Nak menentukan seseorang itu masuk neraka ataupun masuk syurga. Cuma bagi kita yang beriman kepada Allah, kita merayu. Kita merayu kepada Allah, bermunajat kepada Allah supaya kita nak masuk syurga. Walaupun amalan kita ni tak banyak, pahala kita tak banyak, sembahyang tak khusyuk, puasa tak sempurna, ilmu kita tak banyak, kita nak. Yang itulah harapan kita yang kita doa kepada Allah. Nak kata kita confirm masuk syurga dengan sebab kita berpuasa, sebab kita sembahyang, sebab beberapa kebaikan yang kita buat, tidak confirm. Semuanya ditentukan oleh Allah. Sebab itu Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia larang sahabat-sahabat yang menentukan orang yang mati itu masuk syurga ataupun masuk neraka. Kecuali dia ada kafir, terang kafir. Kalau daripada kalangan orang Islam, kita tak tahu. Serah kepada Allah Ta'ala yang menentukan nasib. Jadi di sana ada rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Jadi dalam hadis ni kena faham dengan jelas, Nabi kata buat kerja perkara yang direka dalam agama bid'ah. Bid'ah adalah sesat, sesat membawa kepada neraka. Jadi menentukan seseorang syurga neraka adalah terserah kepada Allah. Cuma kita boleh bagi tahu benda ni jangan buat, benda bid'ah. Benda bid'ah ni Nabi tak suka, Allah Ta'ala tak suka. Sekadar tu sahaja. Dan kita sendiri kena mengelak, menjauhkan diri kita daripada melakukan, beramal dengan perkara-perkara bid'ah ataupun perkara-perkara yang direka di dalam agama. Yang seterusnya pandangan Abdullah bin Mas'ud dan Omar Abdul Aziz tentang sifat-sifat Allah. Tadi kita baca tentang apa? Siapa sebut tadi? Golongan salah kan? Dia bagi diperincikan pula oleh pengarang kitab ini, iaitu siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud semua orang kenal lah. Ini adalah merupakan sahabat. Beliau adalah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi. Bagaimana cara dia memahami sifat-sifat Allah? Melalui Quran dan juga melalui hadis Nabi SAW. Yang kedua di sini Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah yang adil kan? Jadi kenapa ulama tak memasukkan dia salah seorang daripada Khulafa' Ar-Rasyidin? Khulafa' Ar-Rasyidin ini dia 4 je. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sepatutnya 5 lah sebab dia adil. Dikatakan dia merintah lebih kurang 200 tahun 6 bulan. Tetapi dia dalam pemerintahan dia adalah merupakan seorang khalifah yang sangat adil. Diketahui secara umum. Jadi, kenapa tak memasukkan dia kepada Khalifah Ar-Rasyidin? Kerana dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Ditanya Abdullah bin Ibn Mubarak, mana lebih baik antara Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang pernah ada krisis dengan Sayyidina Ali? Abdullah bin Mubarak kata, debu yang terlekat kepada kaki kuda yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abu Sufyan lebih baik, lebih mulia nak dibandingkan dengan Umar Abdul Aziz. Sebab Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang sahabat Nabi. Dia adalah merupakan seorang sahabat Nabi. Adapun Umar Abdul Aziz bukan seorang sahabat Nabi. Pun begitu dia berpegang kepada akidah salaf. Beliau wafat pada tahun 101 Hijrah. Wafat pada tahun 101 Hijrah. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Bagaimanakah pandangan Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Abdul Aziz tentang sifat-sifat Allah? Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wa qala Umar bin Abdul Aziz kalaman ma'nahu, qif haitsu waqafa al-qaum fa innahum an 'ilmin waqafu wa bi basarin nafizin kaffu wa hum 'ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra fala in qultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim
walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah Taala meridai beliau, berkata, ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu semua melakukan perkara-perkara yang baharu di dalam urusan agama. Perkara baharu apa dia kita sebut tadi? Adalah bid'ah. Kerana sesungguhnya kamu semua telah dicukupi dalam urusan agama. Agama kita dah lengkap, dah cukup. Tak perlu kita tokok, kita tambah, ataupun kita kurangi. Tak boleh. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, dalam urusan agama dah lengkap. Semalam kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madina. Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, berkata dengan kata-kata yang semakna. Kata-kata yang semakna dengan kata-kata yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Berhentilah di mana kaum itu, para sahabat berhenti. Maknanya berhenti, maknanya ikutilah. Ikutilah sahabat sebagaimana apa yang mereka pegang, apa yang mereka lalui. Kerana sesungguhnya dengan sebab ilmulah mereka berhenti. Dengan sesuatu sebablah mereka berhenti, maknanya berpegang. Mereka berpegang di atas dasar ilmu, di atas dasar maklumat, di atas dasar pengetahuan. Sahabat-sahabat ni bukannya tiru-tiru orang, ikut-ikut orang. Tak. Mereka berpegang, berpendirian berdasarkan kepada maklumat dan juga ilmu. Dan dengan sebab pandangan yang teranglah mereka menahan diri daripada berbicara. Dengan pandangan yang terang dan jelas. Bi basarin nafizin. Kafu, mereka tahan diri daripada berbicara lebih daripada sifat-sifat Allah. Dia nak cerita tentang apa di sini? Pengarang kita ini nak cerita tentang apa? Kata-kata Ibnu Mas'ud dan juga Umar bin Abdul Aziz, pendirian para sahabat, mereka tak hurai lebih, tak cakap lebih, tak syarah lebih tentang sifat Allah. Mereka berpegang teguh sebagaimana pegangan para sahabat. Para sahabat pendirian mereka begitu, tidak syarah, tidak huraikan. Mereka pun tidak menghuraikan lebih daripada apa yang dipegang oleh para sahabat. Sebab sahabat lebih tahu tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sahabat lebih tahu tentang hadis-hadis sifat. Maka mereka lebih faham daripada kita. Mereka tak syarah lebih, tak hurai lebih. Begitulah yang sepatutnya diikuti oleh kita. Sedangkan mereka lah yang lebih berkemampuan untuk menyingkat tabir perbincangan. Tak ada bincang. Mereka boleh hurailah, ya itu apa makna begini, begini, begini. Istawa makna begini, begini, begini. Wajh makna begini. Waja'a rabbuka. Mereka boleh syarah lebih daripada kita lagi. Mereka lebih faham. Kenapa mereka tak syarah? Tak hurai? Dalam keadaan mereka sangat mengetahui. Kerana itu tidak dituntut. Tidak disuruh kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kerana dia sifat Allah bersifat mukhalafah. Sifat Allah bersifat mukhalafah, nak bicara apa, nak bincang apa, nak kias apa, tak boleh dikias. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu misalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jangan kamu bandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Orang selalu kita dengar kan, kalau kata atas arash sama dengan, dia kata sama dengan makhluk. Kalau kata ada tangan, sama dengan makhluk. Maknanya dia membuat perbandingan Allah dengan makhluk. Tak sesuai, tak boleh. Dia telah membuat suatu perumpamaan, perbandingan, contoh Allah dengan makhluk. Kalau begitu, mana boleh kata macam tu? Sebab Allah Ta'ala tak layak disebut kalau begitu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Macam mana nak sebut kalau begitu? Sama dengan makhluk. Sama dengan baharu. Tak layak sekali-kali kita membuat perbandingan. Buat contoh. Memisalkan Allah dengan baharu. Andai ada keutamaan dalam perkara tersebut, pasti mereka lebih layak mendapatkan keutamaan tersebut. Kalau utama syarah tu boleh, penting. Perkara yang penting di dalam agama, hurai tentang sifat-sifat Allah, demo dulu buat. Jika kamu semua katakan, ada yang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Okey. Masalah yang kedua, kalau kamu katakan ada orang buat rekaan di dalam agama, amalan yang ada di dalam agama,
Kadang-kadang orang sebut kan, apa salahnya kalau benda tu benda baik? Macam mana dia kata di sini? Jika kamu sebut, jika kamu semua katakan ada yang melakukan perkara baru di dalam agama setelah kematian mereka. Kalau ada orang kata setelah sahabat meninggal ada orang buat, maka ketahuilah bahawa tidak ada yang melakukan perkara-perkara yang baru itu melainkan orang-orang yang menyelisihi petunjuk yang dan membenci sunnah mereka. Bila sahabat dah meninggal dunia, orang kata ada orang buat benda ni yang sahabat tak buat. Kalau begitu, orang itu telah menyelisihi sunnah para sahabat, perjalanan para sahabat, mereka menentang apa yang dibawa oleh para sahabat. Itu maksudnya. Kalau ada orang reka juga dalam keadaan sahabat tak pernah reka, maka mereka telah menyelisihi pegangan para sahabat, pendirian para sahabat, amalan para sahabat. Sesungguhnya para sahabat telah menyifatkan jalan petunjuk dengan cukup lengkap. Sahabat ni dia tunjukkan satu contoh yang cukup sempurna bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis Nabi, bagaimana beramal dengan Al-Quran, bagaimana beramal dengan hadis. Beramal iaitu beribadah. Sama ada ibadah itu berbentuk sembahyang, puasa, zakat, haji, selawat. Bagaimana cara para sahabat beramal dengan selawat? Sekarang ni macam-macam selawat ada kan? Macam-macam orang reka selawat. Lepas tu tentang zikir. Bagaimana cara bentuk zikir? Sahabat dah lebih faham, lebih reti tentang Quran hadis. Kalau nak dikatakan ada zikir-zikir yang tertentu ini kerana tafsiran daripada ayat-ayat tertentu. Allahu la ilaha illahu. Bermula Allah Ta'ala itu tiada Tuhan melainkan hu dia. Ada perkataan hu, lalu pun ambillah hu zikir. Sahabat faham tak ayat Quran? Sahabat telah menjumpai ayat ini dulu daripada kita. Dulu daripada pereka-pereka zikir. Sahabat lebih jumpa. Sahabat paling faham tentang ayat ini apa maksud. Tapi tidak ada riwayat daripada kalangan sahabat. Sahabat pernah berzikir. Apatah lagi Nabi SAW sendiri paling faham tentang Al-Quran. Nabi pula tidak pernah mencipta zikir yang lain daripada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Tak ada. Jadi kita nak ambil petunjuk daripada mana? Nabi dan para sahabat dah cukup jelas. Jadi kalau yang buat juga maknanya telah menyelisihi pegangan mereka dan juga petunjuk mereka. Sesungguhnya para sahabat telah menyifatkan jalan petunjuk dengan cukup lengkap dan membicarakan dengan begitu sempurna. Kalau tentang ayat mutasyabihat dah sempurna, dah jelas. Apa sahaja yang melampaui petunjuk mereka hanya mengakibatkan kepenatan. Penat tak? Tak ikut perjalanan para sahabat ni penat tak? Penat lah nak kenal Allah Ta'ala, penat. Duk takwil kok nu, takwil kok ni. Hurai kok nu, hurai kok ni. Reka tak habis-habis. Jadi reka. Akidah berdasarkan kepada rekaan. Akidah berdasarkan kepada khayalan. Akidah berdasarkan kepada andaian. Sebab benda tu tak ada dalam Quran hadis. Tidak pernah dihurai oleh Nabi. Tidak pernah disyarahkan oleh para sahabat. Jadi kita duk reka buat apa? Jadi dia kata penat lah. Sampai mati kita akan penat kalau kita buat satu andaian. Apa sahaja yang melampaui petunjuk mereka hanyalah mengakibatkan kepenatan. Tak habis-habis. Dia duk bahas tak habis-habis. Sementara yang kurang pula akan menatijahkan kerugian. Maknanya ambil yang tak kurang daripada apa yang dipegang oleh para sahabat, maka jadi rugi. Kalau ambil lebih jadi penat. Jadi nak buat macam mana? Petunjuk sahabat ini ambil ngam-ngam je. Jangan tambah, jangan kurang. Itu senang. Jangan tambah, jangan kurang. Ada golongan yang meremehkan petunjuk mereka sehingga bersikap cuai. Ramai. Tak nak ikut sahabat. Sahabat ni darjat dia tinggi. Kita tak layak nak ikut sahabat. Dia pergi ikut tu, dia faham. Begitu juga zikir. Zikir Nabi ni zikir berat. Zikir Nabi ni zikir berat, zikir payah. Kita kena buat zikir lain. Semua duk reka, duk buat andaian. Tak nak ikut juga. Walaupun tenang. Walaupun terang. Terang lagi bersuluh petunjuk Nabi dan para sahabat. Tapi, tiap-tiap tahun duk cerita apa? Tentang maulid Nabi, kena ikut Nabi, kena ikut Nabi, kena ikut Nabi.
Duk baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Duk baca ayat ni tiap-tiap tahun. Suruh ikut Nabi tapi dalam bab ni tak nak ikut Nabi. Duk cerita, duk puji para sahabat bagaimana mempertahankan Nabi di dalam peristiwa hijrah, di dalam peperangan. Sahabat sanggup mati tapi tak nak ikut sahabat. Duk baca sejarah sahabat tak nak ikut hidayah petunjuk yang dibawa oleh para sahabat. Jadi rugi kita. Jadi rugi. Mereka meremehkan, sebahagian manusia meremehkan, mencuaikan daripada mengambil petunjuk daripada sahabat. Dan ada juga yang melebihkan sehingga melampaui batas. Lebih pula terajak. Sedangkan mereka sebenarnya berada di kedua-duanya. Antara yang cuai dan melampau. Di atas petunjuk yang lurus. Fama fawqahum muhassirun. Wa ma dunahum muqassirun. Jadi kalau ambil telajak ni, dia jadi apa dia? Maknanya dia jadi penat. Kalau dia ambil kurang, maka dia jadi rugi. Walaqad qassara anhum qaumun wajafu wa tajawazahum akharuna faghalu wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Jadi kalau ikut mereka, memperolehi petunjuk yang benar. Yang seterusnya hadirin sekalian, pandangan Imam Auza'i tentang sifat Allah. Imam Auza'i lahir bila? Tahun 88 Hijrah. Yang ni kita kena ingat, pelajar-pelajar tulis. Dia tulis atas tu, dia lahir pada tahun 88 Hijrah, wafat pada tahun 157 Hijrah. Wafat pada tahun 157 Hijrah. Dia ni siapa? Dia seorang tabi'in. Tabi'in. Dia bukan tabi'in, tetapi dia tabi' kepada tabi'in. Pengikut kepada tabi'in. Imam Auza'i ni sangat hebat dan sangat masyhur tentang perbahasan dia tentang masalah akidah ataupun sifat-sifat Allah. Perkataan Imam Auza'i ini diambil oleh siapa dia? Imam Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Al-Asma' was Sifat. Jadi Imam Baihaqi dia menakalkan pendapat Imam Auza'i. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, akhbarani Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Jauhari bi Baghdad, haddatsana Ibrahim bin Haytham, haddatsana Muhammad bin Al-Katsir Al-Musaysi. Qala sami'tu Auza'i. Jadi Muhammad bin Kasir dia kata, aku mendengar Imam Auza'i berkata, yaqulu kunna wattabi'una. Kami, dia tabi'un tabi' kepada tabi'in. Kami dan juga tabi'un mutawaffiruna naqulu. Mutawafir maknanya kelompok yang ramai ini. Naqulu, kami berkata, innallaha ta'ala zikruhu fawqa arsyihi. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi min sifatih. Dan kami beriman dengan apa yang datang daripada sunnah Nabi tentang sifatnya. Tengok. Imam Auza'i pun kata Allah Ta'ala di atas arasnya. Dan perkataan Imam Auza'i juga dinakalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Tentang Imam Auza'i juga menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas daripada arash. Banyak lagi ulama-ulama lain, termasuklah Imam Abu Bakar Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Jadi kita tengok Imam Auza'i kata apa? Kalamu Abi Umar Al-Auza'i fi sifati wa raddul azrami ala rajulin takallama bi bid'atin. Qala al-imam Abu Umar Al-Auza'i alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'al rijali wa izahrafuhu laka bil qaul. Imam Auza'i, semoga Allah Ta'ala meridai, beliau berkata, wajib bagi engkau menyelusuri jejak para sahabat, jejak para salaf, meskipun kau ditolak oleh orang ramai. Imam Auza'i kata kena ikut golongan salaf walaupun kamu ditentang, kami ditolak, kamu dikeji oleh orang ramai.
Orang tolak pandangan kamu kerana kamu berpegang kepada salaf. Tak apa. Hendaklah kamu berpegang dengan pegangan salaf walaupun kamu ditentang oleh orang. Kamu ditolak oleh orang. Dia kata meskipun kau ditolak oleh orang ramai. Berwaspadalah dengan pendapat orang kebanyakan. Berwaspadalah. Dia kata, berwaspadalah dengan pendapat orang kebanyakan. Sekalipun mereka menghiasi dengan ungkapan yang indah. Waspada dengan percakapan orang ramai. Walaupun nampak percakapan dia tu cantik, elok, tapi tak ikut sahabat. Waspada. Kena hati-hati. Untuk selamatkan diri kita di dalam pegangan agama ini, kita kembali kepada pegangan golongan salaf yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengiktiraf tentang kebenaran mereka. Dan juga dipuji oleh Nabi SAW. Khairul quruni qarni, summa ladhina yalunahum, summa ladhina yalunahum. Generasi zaman Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Juga tabi'un tabi'in juga. Kedudukan mereka ini diperakui tentang kebenarannya. Mereka lebih hampir dengan Nabi. Mereka lebih faham tentang perjalanan apa yang dibawa oleh Nabi. Mereka telah lebih faham daripada maksud-maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka lebih faham tentang maksud-maksud yang dikehendaki oleh Nabi SAW dalam hadis. Kenapa kita tak nak ikut? Kita nak ambil generasi yang kemudian, yang tak tahu mereka itu jelas ataupun tidak, faham ataupun tidak apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.